Tahun ni semua ala kadar je. Baju anak pun seorang sepasang pakai je lah yang mana ada macam tu. Minimum tu tak pasti sebab sekarang ni pun harga semua meningkat. Bajet 300-400 lah untuk baju. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Persembahan dari Matin dengan lagunya Ya Badratim sebagai pembuka Wanita hari ini, hari Khamis 5 April, bersama dengan saya Farin Ahmad dan juga Sugita Chandra. Ya, awak sihat Farin? Alhamdulillah sihat, walaupun mungkin letih sikit lah. Letih disebabkan apa? Pasal saya semalam ada satu aktiviti yang memang saya yang terpaling sibuk. Oh, awak terpaling sibuk dan saya rasa penonton-penonton yang mengikuti WHI di TikTok pun tahu kenapa dia yang terpaling sibuk lah kan. Dan mungkin ada antara anda yang tertanya-tanya, apalah yang diorang buat ni kat video TikTok. Semalam kami, tim WHI menerusi program WHI Kongsi kami telah merewang bersama-sama dengan beberapa penduduk di Perumahan Awam Seri Pahang Bangsa. Dan semalam cukup menarik di mana bukan saja tim WHI tetapi juga para sukarelawan, penduduk setempat telah bekerjasama untuk menyiapkan makanan berbuka dan juga telah menyampaikan sumbangan makanan keperluan harian kepada golongan asnaf di sana, OKU, warga emas, ibu tunggal dan
juga mereka yang memerlukan di sana. Ya, betul. Sangat-sangat memuas, orang kata memberikan kepuasan nampak berbeza saya sibuk tu. lah. Nampak? Betul-betul. Itu antara aktiviti yang awak buat. Tapi sebagai seorang yang turun padang semalam bersama dengan sukarelawan dan tim, penat-penat juga tapi memang memberikan kepuasan yang lain macam lah ya. Betul. Dan khususnya tidak dilupakan kepada penyumbang-penyumbang yang merupakan individu-individu dan juga penonton-penonton WHI kepada aktiviti ataupun program WHI Kongsi ini. Dan kalau kita tengok mereka mungkin satu pandangan yang jarang-jarang kita lihat kan, sebenarnya Fiza Sabjahan goreng ayam, Fatih Hamid membawang, Uyaina bungkus makanan. Tu saya tengah fikir Uyaina tu bungkus ke tapau makanan tu. Okey, apapun terima kasihlah kepada anda yang memberikan kami sokongan menerusi WHI Kongsi dan teruskan sokongan anda untuk kita semua. InsyaAllah kita akan ada satu lagi lokasi untuk WHI Kongsi ini. Okey, baik, sebelum kita meneruskan lagi topik kita pada hari ini, yang sebenarnya kalau kita lihat ini waktu yang paling sesuai untuk kita bincangkan ya. Sekitar kira-kira 2 minggu lagi kita nak menyambut 1 Syawal. Apa kata kita lihat terlebih dahulu kompilasi TikTok ini. Jom kita saksikan. Bajet Raya tahun 2023, siapa dah buat? Raya tahun ni agak mencabar sebab timing dia lebih kurang sama macam anak nak buka sekolah. Selalunya untuk Raya saya akan list down list of expenses ikut kategori. Contohnya macam baju, makanan, duit nak balik kampung, duit Raya untuk mak ayah, untuk anak-anak, semua list down. Lepas tu kita tengoklah berapa bajet yang kita ada and belanja je lah ikut kemampuan. Kalau boleh jangan swipe credit card dan berhutang untuk expenses Raya ni. Pejam celik hari ini dah pun masuk 13 Ramadan. Ramadan adalah bulan ibadah, bukan untuk bulan berbelanja tanpa faedah. Tuan-tuan dan puan dah susun dan dah buat belanjawan untuk hari raya ke belum? Ingat, hari raya adalah hari kemenangan. Kita tak nak hari raya menjadi hari kepeningan kerana terover budget, terover belanja. Selamat puasa. Apa Yuna? Berapa? RM5,000. Cakaplah. RM10,000. RM10,000. 10,000 saya dengar tu terkejut saya. 10,000 bajet raya dia. Itu antara kompilasi yang dikongsikan di TikTok. Saya nak tanya rakan saya di sebelah sini, Fahrin Ahmad. Suka tanya saya. 2 minggu lagi awak nak betul, raya betul. kan? Okey, boleh. Okey, saya nak tanya awak dah ada bajet ataupun tidak untuk hari raya yang akan datang ini? Saya tidak ada bajet yang tetap, tetapi sentiasa berwaspadalah. Kerana saya awal-awal lagi 2-3 bulan sebelum raya saya dah tanyakan kepada isteri saya apa keperluan beliau dan juga keperluan anak-anak dan juga mungkin sedikit duit raya dan lain-lain. Sedikit lah kan. Dan tidak terlalu ketat lah. Mungkin itu mengikut kemampuan juga. Tetapi ini yang menjadi sebenarnya boleh kata satu dilema. Satu perkara yang harus difikirkan oleh semua pihak. Kerana bila kita bercakap pasal keperluan raya ni, ada juga dilema di antara keperluan dan juga kehendak. Betul. Dan saya juga rasa, Fahrin, bila kita bercakap mengenai mana-mana sambutan kan, meriah itu tidak semestinya secara besar-besaran, secara megah kita banyak berbelanja sehingga kan ada pembaziran berlaku. Betul. Meriah itu sebenarnya boleh saja dilakukan apa-apa yang kita sambut tu dengan cara yang skala yang kecilan, yang menggembirakan kita, yang di mana ada semua orang di sekeliling kita. Tetapi ada orang mampu untuk sambut secara meriah dengan berbelanja dengan duit yang berlebihan tu kan. Tapi tidak semua orang berkemampuan seperti itu. Dan bagaimana untuk kita mengelakkan pembaziran terutamanya sewaktu musim perayaan? Bukan saja berwaspada dengan kehendak sendiri, tetapi juga dengan bagaimana kita cuba memenuhi expectation ataupun jangkaan dan sangkaan orang lain terhadap diri kita. Okey, inilah yang kita akan bincangkan pada hari ini bersama dengan 2 orang tetamu dan kongsikan apa juga pendapat anda, soalan ataupun juga komen anda di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami. Ya, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Dan nak raya ni bajet macam mana? Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Hari ini. Kuih raya belilah tapi ala kadar je lah semua. Tahun ni semua ala kadar je. Baju anak pun seorang sepasang pakai je lah yang mana ada macam tu. Macam saya suka ada yang saya beli sebelum bulan Ramadan lagi. Jadi bajet tu tak adalah semahal yang
orang yang biasa cakap lah. Dalam 200 je. Tak adalah bajet 200 tu sekarang baju Melayu pun sepasang pun dah 200 kan. Tak tahulah. Depends lah tengok macam mana. Minimum tu tak pasti sebab sekarang pun harga semua meningkat. So agak bajet tu agak lari dah juga. Bajet 300-400 lah untuk baju. Harga tu memang mahal sikit lah kan pada lepas tapi bila rajin-rajin cari tu ada yang ada murah juga kan. Jadi kena banyak jalan-jalan lah tengok. Bajet tu seorang dalam 400. 400 sebab kita nak raya Kelantan dan Kedah. Okey, baik Farid. Ya. Kalau kita dengar tadi, masing-masing ada bajet mereka tersendiri. Ada yang kata bajet seorang tu 200, ada yang kata 400. Kalau ada yang anak lebih memang lagi tinggilah kos mereka kan. Semuanya lebih mahal sekarang ini katanya. Tapi rata-rata ramai di antara mereka bersetuju bahawa tahun ini secara bersederhana. Tapi adakah itu juga sederhananya bersama dengan tetamu-tetamu kita? Kita terus kenalkan saja tetamu kita di sebelah saya ini. Kalau kita tengok, serba kacak bergaya. Bang Farid. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Farid jemput saya. Terima kasih. Alhamdulillah sihat. Lapar sikit lah. Lapar sikit. Sabar. Bateri ada lagi dalam 30% lah. Okey, petang tu. Boleh buat wanita hari ini lagi Boleh. Dan di sebelahnya kita bersama dengan Dr. Muhammad Zaidi Zabri selaku pensyarah kanan Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Terima kasih doktor bersama kami. Kembali terima kasih kerana sudi jemput saya. Doktor, percentage bateri macam mana? Dia 30%. Saya up sikit daripada tu. Dalam 40 macam tu je. Ini namanya doktor. Jauh beza 30-40. Sebab baru habis kelas tadi memang dah flat lah. Habis dah flat. Tapi sebelum kita mulakan soalan pertama kita pada Atu ni, Sugi, saya kalau betul dengan Atu ni, saya paling cemburu dengan rambut dia lah. Rambut dia memerlukan bajetnya tersendiri. Penjagaan rambut. Bajet rambut. Kalau main bola, dia punya rambut pergi dulu. Betul lah. Okey, Atu, kita nak tanyalah sebagaimana kita dah dengar daripada orang ramai dan kita nak dengar pada Atu sendirilah. Mungkin bajet raya Atu pada tahun ini, okey, dalam keadaan apa yang ekonomi dan sebagainya pada tahun ini, dan juga mungkin kalau boleh diimbas sedikit pengalaman dahulu sebelum jadi selebriti sehingga ke hari ini. Okey, tahun ni punya bajet saya bagi tahulah. Tahun ni mungkin bers sikit lah. Okay. Sebab baru-baru ni kan saya akan viralkan ada berkaitan dengan bajet juga. Jadi tersekatlah bajet di situ. Jadi saya tak mau cerita panjang pasal tu. Okey, faham. Sensitif. Sebenarnya tahu. Okey, kalau yang macam zaman dahulu masa saya kecil-kecil dulu. Kami punya bajet raya seorang 3 orang adik-beradik zero. Saya ada adik-beradik lain. Seorang mungkin dalam RM50. Okey. Baju dengan seluar dengan selipar cukup. Ya ke? Itu tahun bila tu? Itu tahun 2000. Tahun 23 tahun yang lalu. Tapi tahun 2000 saya kata RM50 cukup ke dapatkan semua tu? Kita beli bandel. Okey. Kita beli bandel. Beli bandel tapi kadang-kadang yang diorang tu memilih lah abang saya tu. Diorang pun terkait juga Teruk lah diorang tu. Setahu saya awak yang bongsu. Tapi kami macam itulah bajet untuk seorang tahun 2000 tu RM50 seorang. Jadi up sikit 2 tahun 3 tahun jadi up sikit lah sebab kita sudah bekerja. Macam saya pun kerja sendiri, kalau nak beli baju raya kena bekerja. Betul. Sedih tau doktor. Jangan bersedih. Doktor tak ada masa itu. Doktor tak tahu. Saya dah ada. Tapi sekarang dah berbeza lah. Awak kena belikan bukan saja untuk diri awak tapi untuk anak, keluarga kan. Kadang saya pun beli, bukan saya nak beli yang ada jualan murah. Kadang-kadang ada baju duit lebih, saya akan beli jubah sekali banyak. Saya beli kurta sekali banyak bagi orang kampung. Kadang-kadang bukan sebab susah, sebab kadang-kadang yang baju style-style sikit kalau nak dalam dekat Kudat tu susah nak dapat lah. Jadi juga menggembirakan orang kampung lah. Saya jual RM5 satu. Ya, betul. Bagilah, bagi percuma kan. Bagilah kan. Okey. Baik, kita nak tanya doktor. Kalau kita cakap mengenai bajet ni, setiap orang, setiap tahun pastinya akan menggunakan terma bajet ni. Katakanlah perbualan antara suami dan isteri, bang, tahun ni bajet kita berapa? Itu persoalannya dahulu. Tetapi masalahnya, ada yang ada bajet, tapi dia tak pandai menguruskan wang di sekitar bajet itu sendiri. Sebelum kita nak tanya doktor apa kesilapan yang dilakukan, mungkin doktor boleh kongsikan apa yang harus mereka fikirkan dahulu sebelum nak buat bajet tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali bila cakap pasal bajet ni, kita kena bermula dengan akhirnya. Begin with the end. Okey. Contohnya kita ada historical punya prices ataupun bajet lah. Contoh tahun lepas berapa, tahun sebelumnya berapa. So tahun depan dengan inflasi yang makin bertambah harga barang,
So kita mungkinlah buat adjustment ataupun naik sedikit. So bila kita dah start dengan final price, contohlah 1,000, contoh 1,000. Tetapi soalan Sugi tadi betul dah. Cuma tanyanya bila. So tanyalah awal lagi 6 bulan sebelum ataupun saya I would argue even earlier than that. Awal lagi. Contohnya setahun. Sebab contohnya kalau 1,200 lah kita bagi inilah bajet untuk 4 orang anak ke ataupun 3 orang anak ke semua sekali, seorang 300 contoh kan. Baju, kuih semualah sekali Bila kita asingkan ataupun kita plan daripada awal, so 1,200 kalau setiap bulan setahun sebelumnya baru 120. So kita simpanlah dalam tabung-tabung. Kalau sekarang ni dulunya kita simpan dalam sampul-sampul beza kan. Yang ini sampul duit minyak, yang ini sampul makan, ni sampul ni kan. Sekarang kita sudah ada aplikasi. So dalam aplikasi itu kita ada boleh pecahkan lagi, contohnya macam Wahid ataupun kita panggil investment management app. So kita boleh asingkan yang ini tabung sekolah anak, yang ini tabung raya. Saya argue kita kena buat anjakan sikit untuk inilah. So bila dah siap awal, termasuklah Ramadan sebab Syawal ni kemudian kan. Betul. Bajet Ramadan pun ada juga. Bajet Ramadan pun kena ada juga. Yeah. Kita bajet untuk melancong, betul. Kita bajet untuk apa lagi? Untuk beli kereta, beli rumah. Tapi kenapa kita tak bajet untuk ibadat? That's right. So kita kena bajet Ramadan ni sebab bila kita start daripada awal, kita akan remove atau mengeluarkan atau potong part of the anxiety tu. Macam mana Farid? Dia rasa resah, gelisah dengan duit. Sebab tu Nabi SAW cakap hadis banyak ayat Quran pasal berhutang ni. So, bila defisit, contohkan bila kerajaan belanjawan baru-baru ni kan. Bila defisit, apa yang kita buat biasanya? Tak cukup. Kita punya income kurang daripada apa yang kita belanja. Belanja lebih. Betul. Kita berhutang. Berhutang tu banyak cara lah, dengan pinjam kawan, dengan kredit kad. So dengan tak teraturnya kita punya perancangan tu, dia akan bawa kita. Ada banyak kajian yang menyatakan hutang atau belenggu hutang ni lah. Belenggu hutang ni membuatkan menyumbang kepada anxiety. Betul lah, dia risau, gelisah, tidur susah. Betul lah. So bila kita tak merancang, kita gagal merancang, sebenarnya ada banyak kesan dia lah. Jangka panjang. Baik. Saya kira sebenarnya Doktor sedikit dah menjawab bahawa bajet ini ataupun kira-kira ini harus dibuat dalam tempoh lebih panjang. Kalau boleh setahun tu kita dah ada master planning, master bajet. Kerana bukan saja tentang Ramadan, anak sekolah lagi nak bercuti dan sebagainya. Ini saya dah mula berkira nak hutang atu ni. Tu ada. Tak ada apa dah. Jangan jadi penghutang. Nanti kita tanya tips daripada Doktor. Boleh kita tingkatkan lagi orang kata efisiensi bila nak buat bajet ni. Dan tadi Doktor kata bajet untuk bulan Ramadan ni pun diperlukan. Dan wartawan kami Syifa sempat ke bazar Ramadan di satu kawasan untuk membuat tinjauan lah bagaimana bajet mereka untuk membeli belah di bazar Ramadan. Silakan Syifa. Sekarang dah buka bazar. Sedar tak sedar, tinggal beberapa minggu saja lagi umat Islam di seluruh dunia akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kemeriahannya kian terasa apabila orang ramai mula keluar untuk membuat persiapan raya, termasuk membeli baju raya baru. Walau bagaimanapun, timbul pula isu tentang harga baju raya yang dikatakan agak sedikit mahal hingga mencecah RM200 ke RM500 sepasang. Persoalannya, adakah berbaloi harga sepasang baju raya dengan kualiti yang diperolehi? Memang agak mahal, agak terkejut juga, tapi dia punya kualiti pun tak adalah elok macam dulu. Cuma harga tu memang melampau. Ada tempat dia murah, tengok kadang jenis kain kan, ada kain yang murah, ada yang kalau kain yang tidak itu murah lah. Kalau yang macam ni okey juga, yang ini 70 okey juga, kain yang ini cantik. Kemudian dia kualiti dia pun baik. Mahal tahun ni memang macam mahal. 100 dia semua 100 lebih ke nak ke 200 kan. Kita pun kalau macam budak-budak biasa macam ada dalam 80 ke 70 okey lagi kan. Kualiti pun tengok pattern pun macam sama je. Corak pun macam tahun ni macam sama semuanya, jenis sulam-sulam macam tu. Okey, bajet macam mana, berapa untuk satu pasang? Baju nak cari yang berapa satu pasang? Agak-agak dalam bawah pada 100 lah. Okey, macam mana dengan harga baju tahun ni, pada mahal?
Tengok kualiti lah, Dik. Kalau yang mahal tu mahal lah. Yang murah tu kepada akak yang 100 ke bawah tu okey lah. Dia banyak pilihan. Banyak pilihan. Jadi kita ikut kemampuan kita lah. Kalau kita nak ikut, sebab banyak pilihan kan. Jadi ikut poket kita lah. Kalau rasa mampu, kita beli ikut kita punya bajet lah. Tak semestinya kena yang mahal je. Okey, baik. Terima kasih untuk tinjauan itu, Syifa. Dan kita juga perkongsian komen di Facebook. Mari kita bacakan daripada Zaida Ilani Zainal Abidin. Okey, kami sentiasa kawal belanja dan bajet dengan membeli apa yang perlu sahaja. Kami juga jarakkan membeli keperluan raya mengikut gaji bulan seawal 5 bulan supaya tak terasa terlalu banyak belanja bila raya hampir tiba. Ini langkah yang bijak juga tadi. Betul bijak. Dan satu lagi komen daripada Giruza Fiza. Bagi keluarga kami, tiada masalah dalam bajet sebab dari awal perkahwinan kami sentiasa sediakan tabungan untuk masa hadapan. Jadi untuk hari raya, persekolahan anak-anak dan hal-hal kecemasan, kami tiada masalah untuk menghadapi kena selalu pay ke dalam kewangan. Nanti semuanya akan berjalan dengan lancar lah katanya. Okey, itu perancangan daripada mereka. Tapi Atu sendiri bagaimana? Okey, kerana bila kita cerita pasal hari raya, kalau dulu secara lazimnya bila raya ni baju kita beli baju baru setahun sekali. Kadang-kadang sekarang ni nak shopping sepanjang tahun pun dah boleh kan. Okey, jadi bagi Atu sendiri bukan saja tentang baju, tapi kadang-kadang dia orang katalah orang lelaki kau nak kereta, nak tukar sport rim, perabot baru, isteri baru. Jadi bagaimana dengan nak mendisiplinkan diri ataupun pandangan Atu sendiri tentang semuanya perlu baru? Kenapa? Kita faham antaranya juga dikatakan sebagai sunnah, tapi itu yang mana yang perlu sahaja dan ikut kemampuan. Okey, tapi Atu sendiri bagaimana? Kalau abang bercakap pasal sunnah, saya jawablah. Sebenarnya kalau yang baju baru sebenarnya memang patutlah sebab kita merayakan benda tu 1 tahun 1 kali. Cuma kalau macam saya, kalau bajet selalunya isteri akan atur semua bajet daripada macam doktor cakaplah. Bulan pertama bulan 1 hari itu kita dah baju raya semua sudah siap. Beli kain. 2 bulan lepas lah. Beli kain sekali banyak, lepas tu bini saya jahit. Kadang-kadang langsir pun dia boleh buat baju. Kreatif tak kreatif. Langsir dia buat baju. Langsir begini ni kalau dapatkan dia jadi baju ni. Betul. Maknanya kalau tengok Atu pakai baju tu kain langsir lah tu. Yang ini Premadani. Macam isteri saya dia bagus daripada segi bajet tu, dia memang jaga. Okey. Boleh izinkan saya bincang lagi. Okey, kalau itu isteri. Saya kita tahu kita dah boleh bincang. Tapi kadang-kadang dengan anak ni hati kita jadi lembut. Hati kita jadi macam alamak nak ikut kan juga. Kadang anak-anak juga ada jangkaan dia sendiri, ada harapan dia. Itu nak baru, ini nak baru, nak jumpa saudara mara. Macam mana pula nak didik anak-anak? Macam anak saya paling tua sekarang umur 7 tahun. Jadi dia tak faham sangatlah kalau baju janji, baju princess ada dalam pagi, petang, malam. 3 pasang. Baju itu hari biasa. Bayangkan hari raya. Saya nak cerita sini tak boleh sebab dia tengah tengok ni live. Bapak saya ni mana mau tak ada pun. Cuma itulah kalau bajet saya akan serahkan dengan isteri saya. Saya tak boleh bajet bang. Sebab saya suka membagi. Lagi-lagi bulan puasa. Tapi mesti emaknya pastinya macam anak-anak sekian banyak sahaja. Mungkin akan dan kemudian akan dikongsikan dengan Atu lah. Saya akan ambil yang lebih-lebih. Tapi macam saya tak kisah sebab saya banyak sponsor. Kadang-kadang orang bagi baju sponsor raya. Ni pakai ni. Saya pakai je lah. Tapi betul Dok Atu, kita ni orang lelaki Sugi sebenarnya. Kita memang biarkan isteri dengan anak-anak dapat dulu lah kan. Kita pakai yang lama pun tak apalah Kita nangis pucuk hati pun bukan orang tahu kan. Elina tengah tengok sekarang ni. Elina tolonglah belikan dia sepasang baju raya yang baru tahun ni. Kalau tak pun WHI akan kongsikan. Boleh. Okey, kita nak tanya doktor. Doktor tadi dah tanya kepada Atu mengenai bagaimana dia mendidik anak-anak di rumah dan betapa pentingnya juga untuk kita mendidik anak erti sebenar hari raya sebab mungkin juga anak-anak sebenarnya kalau kita cakap mengenai duit raya dia tak tahu sebenarnya duit raya ni betul berkait dengan raya ataupun tidak ataupun kalau dah pergi ke rumah orang ada orang tengok Tuan Kefarin tu dia pelakon dia selebriti pergi minta duit raya kat dia kan. Jadi budaya ini dibawa-bawa oleh anak kita ke mana juga mereka pergi kan. Dan mungkin doktor boleh memberikan pencerahan doktor budaya hari raya ni apa yang boleh kita cut cost dan tidak perlulah sebenarnya dan pentingnya untuk anak-anak kita. Pasal dia memberi
tekanan kepada orang yang terpaksa memberi. Anxiety. Anxiety ya. Sebenarnya betul lah cakap. Tapi yang bagusnya mengenai budaya, kita ada peluang untuk menukar budaya. So kita sekarang kena didik mak bapak lah, bukan anak mak bapak. Sebab anak memang tak tahu kan. Dia hanya akan follow through apa yang parents dia buat. So sekarang ni ada beberapa perkara yang kita boleh buat lah. Contohnya, mak bapak kena step in dan intervene. Bila tengok anak minta tu, kena bagi tahu. Raya sebenarnya bukan kita untuk minta duit. Kalau orang bagi, cakap terima kasih. Tak bagi, kita cakap terima kasih juga. Sebab orang jamu makan, kan masih lagi sudi melayan kita. Dan duit raya tu sebenarnya ada perkara yang kita boleh buat. Sebenarnya yang digalakkan untuk bersedekah ialah pada bulan Ramadan. Tapi orang kita buat masa raya. So pahala tu dah tak dapat lah. Bukan tak dapat. Bukan tak boleh. Boleh sedekah masa raya tu boleh. Beza sikit lah. So apa yang kita boleh buat sekarang ni, kan kita ada saudara mara yang dekat. So transfer lah masa bulan Ramadan. Cakap yang ini ganti duit raya ataupun something like that supaya kita dapat pahala ataupun kita dapat maknakan sedekah masa bulan Ramadan. Ini adalah bahagian duit raya, tapi kita serahkan lebih awal bagi awal Ramadan. Sikit. Janganlah bagi sebulan awal. Bagilah masa hujung-hujung seminggu terakhir, sebab sekarang kan semua online transfer. So cakap yang ini ganti cakap jelah duit raya, tapi pakcik bagi awal. Dan kalau bila dah boleh bagi awal, so diorang pula kita boleh panjangkan, ada tak duit dalam ni supaya kita boleh ajar mereka pula bersedekah. So bulan puasa ni bukan sekadar lapar aje. Kan Nabi SAW bila dia katakan bila sampai bulan Ramadan, sedekahnya amal sedekah ni macam angin yang hembus. Punya laju kan. Tapi kita didik masa raya tu, masa bulan Ramadan tak dapat. Kita ajar dia untuk tarawih, bagus semua, tak ada masalah. Cuma untuk memberi, bila kita memberi, kita sebenarnya mendidik hati untuk merasa macam mana orang susah. So itulah. Pencerahan yang membuka mata saya. Tapi saya nak tambah satu soalan kepada doktor sendiri. Kepada kita yang ada jangkaan ataupun expectation dari orang lain untuk memberi duit raya setiap tahun, dan ada kalanya juga memberi dengan banyak kerana macam Suri kata, ini Uncle Fahri ini umum lah. Mungkin atu tiap tahun bagi. Macam mana? Kenapa saya? Kita kena apa yang kita kena buat ialah kita manage expectation. Ataupun kita kena uruskan jangkaan orang tu. Kita bukan nak kata apa Uncle Fahri tak ada duit tahun ni, tak ada. Cakap ini yang Uncle Fahri boleh bagi. Kalau kita kan didik sebenarnya masa bagi tu cakap apa, bila dapat cakap apa, cakap terima kasih. Jangan lepas tu mak bapak pula kena step in. Saya kena tekankan ni mak bapak ni step in, dan janganlah pula pergi buka sampu tu depan kawan tu. Kan bila dapat tu simpan terus. Sebab kita ada adab kan. Kadang-kadang macam apa Fahri cakap tadi, bila orang kena bagi sebab terpaksa, kita tak boleh nak halang dia bagi juga. Sebab kadang-kadang dia terpaksa bagi sebab tekanan kan. So untuk kita meraihkan orang lain yang mungkin susah tapi kena bagi. So kita mana-mana rumah pun ajar anak untuk terima sampul, simpan dan balik masuk dalam kereta baru kira. Janganlah kira depan rumah kawan tu kan. So nanti dia rasa inferior. Itu saya kira. Ada dalam kalangan anak-anak kecil. Mungkin anak tu innocent, dia tak tahu, tapi dia keluar RM5 je sebab anak-anak sekarang ni tahu beza RM5, RM10, RM50. Saya ada satu tips. Sebenarnya kita yang memberi ni, kena memberi tu biar ikhlas. Bila kita dah rasa terbeban, keberkatan tu dah memang tak ada lagi. Mungkin Atu boleh kongsikan kan, bila kita cakap tadi mengenai didikan anak-anak, tapi sekarang ni kita nak cakap didikan buat orang dewasa ni kan. Sebab kadang-kadang external factor ni menjadikan seseorang itu rasa sangat-sangat tertekan. Okey, raya mungkin 2 tahun yang lepas tak ada orang datang rumah sebab COVID kan. Dan sekarang ni dah boleh menyambut dengan lebih besar daripada sewaktu COVID. Jadi nak tukar perabot, ada yang nak tukar kereta sebab orang datang kat luar tu dia naik kereta, lepas tu dia tanya, awak tukar kereta Dia rasa macam bangga semacam lah kan. Jadi bagi orang yang rasa mereka perlu membeli barangan baru untuk memuaskan diri mereka supaya dapat pujian daripada orang lain, apa yang mungkin awak boleh katakan kepada mereka? Tambah lagi, sampai berhutang. Sampai berhutang. Siapa yang berhutang itu? Kasih tahu saya. Okey, sebenarnya saya kalau macam saya, sebenarnya kita banyak berfikir pasal orang tau. Kita fikir
apa benda yang belum berlaku. Betul. Kadang-kadang kita macam alah kalau orang ni cakap malulah kita. Yeah. Sebab tu yang kalau pasangan yang bagus, pasangan yang baik, dia akan support. Alah macam isteri saya, kalau macam balik kampung, dia tak pernah cakap kita kena beli ni, kita kena beli gini, kita kena tukar ni. Apa yang ada kita jalan. Lantaklah orang mau cakap apa, sebab orang tidak akan bagi kita makan, orang tidak akan bagi kita duit. Betul. Apa yang kita mampu itu yang kita tunjuk. Kalau kadang-kadang kalau kita tak mampu tapi kita paksa juga diri kita, itu yang kadang-kadang akan menjadi salah satu masalah dalam rumah tangga. Abang ni tak boleh bagi ni, abang ni tak boleh bagi ni. Tapi bila macam isteri saya, alhamdulillah dia memahami, dia faham. Okey, kalau tak ada tak apalah. Inilah contoh pasangan yang bagus tu. Nama isteri awak siapa? Syafika Johari. Nasib baik ingat. Walau sudah. Nasib baik ingat. Ini Sugi bagi soalan perangkap lah. Saya terfikir apa nama isteri. Nasib takut saya soalan ni. Soalan ni yang saya takut. Yang lain saya tak takut. Tak apa, saya tak tanya nama anak lagi. Tapi saya pasti awak ingat. Dan doktor, daripada apa yang Atul kongsikan, kita tanya juga. Ialah pastinya ramai yang inginkan benda baru. Tapi tidak semestinya kita buat supaya kita dapat pujian daripada orang lain semata-mata. Dan sehingga kan apa yang macam Farid kata, kita berhutang kan dengan orang lepas Ramadan, macam mana? Dah tak ada duit nak bayar balik kan? Kalau nak jugalah buat Kalau nak juga buatlah Contoh kereta baru tu kan. Sewa je lah kereta baru. Sewa je lah kereta. Sewa pun mahal doh. Tapi kalau dikira sewa banding dengan ownership atau bayar bulan-bulan angsuran kan jauh lebih murah. Of course kita kena raikan ada orang yang memang kena tunjuk kan. dan bukan semua orang kena downsize, kena apa kan. So boleh nak cari kreatif kan. Apa macam Atu tadi kreatif lah, maknanya dia beli bundle. Bila pakai bundle, bukannya orang tahu pun kita baju baru bundle kadang-kadang kan. Ada benda baru lagi kan. So maknanya bukan saya nak galakkan orang beli, tak. Tapi bila kena beli, maknanya kena cari cara untuk kita circumvent ataupun atasilah isu kewangan ni kan. Yang ini satu rancang satu, tapi belanja dah satu hal. Okey, kalau saya nak selitkan satu lagi soalan. Silakan. Boleh, Farid? Okey, doktor. Ada orang dapatkan, saya tak tanya nama siapa-siapa ni. Ada orang dapat advance kan sebelum raya. Tapi mungkin masalahnya dia dah ada bajet, dia dah set. Tapi dia tak tahu macam nak track dengan maintain dia punya bajet tu. Pada setengah orang, bila rasa dapat lebih, boleh belanja lebih ni. Padahal dia tak kira-kira pun. Betul. Bila dapat advance ataupun bonus raya ke apa ke, sekarang ni sebab zaman teknologi ni rugilah kalau tak manfaatkan aplikasi. Kita ada banyak ada bank negara, kita ada Investmart daripada SC. Kita boleh guna aplikasi ni untuk track bajet. So kurang-kurang guna Excel pun boleh. Sebenarnya especially yang big ticket item, contoh macam bayar elektrik ke apa semua, kita boleh bajet, kita boleh tengok. Sebab kita kena ingat juga bukan belanja saja tau. Contoh bila raya, aircon akan naik. Yalah. Kan? Minyak kereta, tol lagi. Sebab dia bukan belanja macam baju raya semua ni tau. Belanja nak sampai ke raya tu. Betul. So kita kena track. Bila kita track expenses, yang bagusnya nanti bila kita track, kalau kita ada bus, okey. Bila bajet, penting untuk bagi leeway ataupun kelonggaran sedikit. Contingency dia lah. Contingency betul. Jangan 100%. Contoh kalau bajet 1,000, kena 1,000. Kalau tak, aku pensan. Tak boleh macam tu. So bagilah 10%, 20%. So bila lebih, tak adalah anxiety. Sebab bajet macam mana pun adalah perancangan. Betul. Yang lain tetapnya semua Allah punya kerja. Betul. Okey. Baik, tengok macam tu. Ini rambut bandel ke? Bukan bandel, ini reject shop. Okey. Atu, di penghujung perbincangan kita ni tu, mungkin kita dah dengar Atu berkongsi dengan kita dengan hidup yang bersederhana dan juga mungkin perancangan secara dengan pasangannya yang baik. Mungkin sikit sebanyak juga boleh dikongsikan dengan para penonton lah. Selain itu pasal kita tahu Atu juga suka memberi. Jadi di hari ini tak kira kita lebih ataupun kurang, tapi kita nak adanya bajet ataupun terus kemampuan kita untuk terus menjadi diri sendiri, persiapkan diri sendiri dan juga memberi kepada orang lain juga. Ada ruang-ruang tu, ada bajet-bajet tu juga. Betul. Itu soalan gitu? Ya, soalan. Saya tengok. Okey, soalan. Kongsikanlah pandangan. Pandangan saya kalau macam saya suka bukan saya suka bersederhana, tapi saya nak mengajar saya bersederhana sebab saya tahu sekarang income saya bukan macam dulu lagi. Dulu bukanlah tak banyak, sederhanalah. Cuma sekarang ni income lebih. Tapi saya kena disiplinkan diri saya kena macam kehidupan dulu, bersederhana. Tak boleh lebih-lebih. Lagi satu macam saya suka memberi sebab
saya perasan saya pernah jadi orang yang diberikan. Jadi dia punya perasaan tu memang tak boleh digambarkan. Lagi-lagi kalau benda tu kita tak pernah nampak. Macam saya kalau barang-barang dekat Semenanjung ni, saya akan bawa dalam 3-4 beg, saya akan bawa balik kampung, saya akan bagi dengan orang sana. Orang sana sukalah. Perasaan tu yang sebenarnya tak boleh digambarkan. Orang happy. Maknanya sikit atau banyak kita tetap buka bagi ruang juga untuk kita. Betul. Baik. Dan doktor, sedikit daripada doktor sendiri, doktor dah kongsikan banyak tips tapi sedikit nasihat kepada mereka yang sedang membuat bajet sekarang ni. Secara ringkas. Ringkas ya. So kena bajet, kena plan dan kena follow through. Kena ikut. Kena ikut dan kalau ada kalau boleh bagi leeway sedikit supaya kalau ada lebih ataupun ada kurang taklah kecewa. Dan kalau kurang tu sedekahlah jangan apa ni pula ataupun redirect kepada tempat lebih memerlukanlah ataupun simpan untuk tahun depan punya. Baik. Alright. Okey, kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Atu dan juga Dr. Muhammad Zaidi kerana bersama kita pada hari ini. Sebanyak saya pasti telah memberikan panduan untuk kita membuat bajet raya kita. Okey, jangan ke mana-mana, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan Martin. Terima kasih. Wanita hari ini. Itu dia Martin terus bersama dengan kita dengan lagu terbarunya Teratas. Okey, baik Martin, sebelum kita sembang lebih lanjut, ceritakan sikit tentang lagu Teratas ini. Okay, baik, lagu Teratas ni dia sebenarnya menceritakan tentang kehidupan kita sebagai manusia biasa. Daripada segi panca inderanya sebagai manusia, mata melihat, jiwa merasa, akal berfikir realitinya. Engkau dan aku jauh berbeza. Maksudnya kat sini, selain orang kata lelaki dan perempuan, kita boleh saling mencinta. Itu pun termasuk juga sesuai dengan negara kita yang berbilang kaum. Kita bangsa yang berbeza, agama pun berbeza, bangsa yang juga bahasa kadang berbeza, tapi boleh saling kenal,
dan boleh sayang menyayangi. Mantap. Dan Martin mungkin boleh kongsikan juga siapa penulis lirik, komposer lagu ni. Komposer dan penulis lirik adalah orang yang sama, iaitu Fuad Ko, dan juga ada dibantu oleh kru-kru production yang lain. Dan kalau boleh dikongsikan juga sejak bila ianya dilancarkan, dan kalau kita lihat pun dah ada music videonya. Ya, betul. Martin, dilancarkan pada 6 Januari awal tahun ini, dan dia punya persediaan untuk melancarkan itu mengambil masa sebulan awal. Itu bulan 12 tu kita dah mula recording, dah mula shooting video. Okey. Dan Martin, ini adalah single pertama Martin sendiri kan? Ya, betul. Secara solo ini adalah single pertama. Okey, dan sebelum ni Martin bersama dengan kumpulan Zain. Kalau boleh kita tanyalah, sekarang ni bergerak solo, bagaimana, apa cabaranlah yang terbesar Martin rasakan sebagai penyanyi solo ni? Bagi saya, gerak solo ni lebih mencabar sebab bila di atas pentas tu kita saja seorang-seorang. Sebab saya sebelum ni ada macam ramai, so macam kalau berbual tu boleh pas sebelah, boleh pas sana. Jadi bila seorang-seorang ni, kitalah yang menguasai pentas. Maksudnya dia seorang-seorang ni, masa seorang ni tak ada kawan. Tapi ini keputusan bersama lah kan. Betul. Okey, awak bolehlah dekat sikit, jangan biar dia rasa kesorangan. Baik, dan dari segi itu jugalah kalau kita tahu sebenarnya menjadi seorang penyanyi ini banyak dia punya persaingan dan banyak. Okey, jadi keputusan untuk bergerak secara solo ni apa harapannya? Harapan saya bergerak secara solo ni adalah meraihkan permintaan orang-orang, pendengar semua. Sebab kawan-kawan saya yang lain telah bergerak secara solo. Kami mula berkumpulan, kemudian masing-masing keluarkan solo masing-masing. Dan juga saya pun tergerak untuk mengambil inisiatif dan peluang ini untuk bergerak secara solo dengan lagu pertama Teratas. Okey, baik. Saya nak tanya Martin juga. Martin, lagu ini adalah satu lagu kerohanian. Ya, betul. Adakah memang dipilih untuk mempromosikan lagu sewaktu bulan Ramadan ataupun coincidence lah orang kata? Dan apa antara cabaran awak rasa mempromosikan lagu sewaktu bulan Ramadan ni? Sebenarnya bulan Ramadan ni banyak sangat lagu yang keluar. Jadi lagu kadang yang Arab fully dan lebih berbentuk kepada masri ataupun tradisi alunan Arab, taranum, maqamat dan sebagainya. Jadi lagu saya Teratas ni berbentuk pop. Maksudnya tidaklah ada taranum, tidak ada maqamat dan sebagainya. Tapi message kita yang nak menyampaikan tu sebenarnya pada message tu. Dan lagu ni membawa, nama tajuk lagu ni adalah Teratas. Yang membawa maksud kita nak bawakan pengharapan kita kepada Allah SWT should be yang teratas. Kalau kita mengharapkan dunia, kita akan kecewa. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Martin, tapi kita nak juga Martin kongsikan dari mana untuk mungkin terus dekat dengan Martin secara sosial media dan juga terus mengikuti lagu Teratas ni. Boleh, dan saya nak seru kepada semua, siapa yang belum menonton music video Teratas, bolehlah pergi ke channel YouTube Intim Digital, type je Teratas Martin dan bolehlah tonton, share, like dan komen. Untuk apa sebarang komen kami akan terimalah. Okey, dan untuk follow saya dan followlah Intim Digital di Instagram, Facebook dan sebagainya. Saya Martin Yaakob, MATEEN YAAQUB. Di Twitter ada, Instagram, Facebook, TikTok pun ada sekarang ni. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Martin. Selamat maju jaya. Sangat tenang cara dia bercakap tu. Okey, kita dan juga wartawan kami Syifa ingin terus membawa anda ke salah satu lagi bazar Ramadan. Apa kata kita bersama dengan beliau. Berada di Bazar Ramadan Shah Alam untuk meninjau sendiri suasana dan juga kemeriahan orang ramai yang datang bagi memberi juadah untuk berbuka puasa. Jadi jom ikut saya. Sabtu Ahad lagi penuh sepatutnya kan? Sebab mungkin variety of makanan dia banyak, harga dia pun berpatutan lah dengan portion makanan. Setiap kali pergi bazar wajiblah beli murtabak kan, sebab memang favourite. Lepas tu Vietnamese roll ni sebab nak tengok orang beli tadi, so like nampak menarik. Banyak sangat saya beli. Saya beli kuih sirah semua tu, and then daging masak lemak, lepas tu kuih pelita semua tu lah. You guys beli apa Tahu bergedil.
lepas tu nasi ayam, lepas tu dengan belikan untuk kawan sekali. Wanita hari ini. Baik, di penghujung siaran ini ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda, cukup menarik. Yang ini mereka akan ke selatan, ke kampung saya, iaitu skuad Seindah Kasih dan kru Jom Ronda akan berada di zon selatan pula ke Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Jom serbu Bazar Ramadan dan masjid pilihan mereka dan sertai pelbagai aktiviti menarik, dan jangan lupa bawa pulang voucher makanan dan beg iftar serta cenderamata. Seindah Kasih dibawakan oleh penyaman udara Nano E X Inverter Panasonic. Penghawa dingin ini dilengkapi dengan kawalan sambungan Wi-Fi untuk penggunaan bila-bila masa di mana sahaja dan boleh menjimatkan tenaga yang diguna. Jadi lindungi diri anda dan yang tersayang dalam ruang tertutup dengan penyaman udara Nano E X Inverter Panasonic. Nano EX Inverter Panasonic. Okey. Baik, untuk hari ini kita harap tentang bajet raya ni mungkin sikit sebanyak ada lagi komen-komen pendek yang boleh kita kongsikan, Sugi? Ya, komen-komen yang saya baca ni Farin daripada Zalina katanya, Tengku Zalina katanya, bajet mengikut kemampuan, recycle pun tak apa. Betul. Anak kecil je beli yang baru. Daripada Adindra Sarah pun tahun ni tak beli baju, pakai yang sedia ada, anak je yang beli. Saya suka bila mereka katakan recycle, sebab sekarang ni pun ramai digalakkan untuk kita upcycle kan, beli barangan yang pre-loved. Sebab benda macam baru sebenarnya kadang-kadang. Dan kalau dari sudut fashion, ini tips saya lah, beli baju yang lama tu kita boleh mix match je. Okey, awak nak tahu tak? Saya raya dah 10 tahun saya tak beli baju raya tau. Tak apa, tadi saya dah bagi tahu Elena secara live belikan. Bukan saya minta tak. Kerana memang macam Sugi cakap, kita masih ada banyak lagi baru, banyak lagi baju yang kelihatan sangat-sangat baru dan masih lagi boleh fit. Jadi maknanya saya dulu dengan sekarang sama awak je memang fit lah ya. Jadi memang apa yang Farin katakan ni, kadang-kadang kita tidak perlu membeli baju baru. Kadang-kadang baju lama tu kita pakai sekali je untuk raya saja. Boleh kita recycle ataupun upcycle. Dan bila kita berkira-kira tentang bajet, wang ringgit dan sebagainya, kaitannya juga adalah dengan rezeki. Jadi esok kita akan kembali pada hari Jumaat dengan dalam topik kita keberkatan rezeki, di mana minta maaf, Khamis. Saya kenapa kaya perkahwinan keberkatan rezeki ni? Esok hari Khamis dengan topik dia keberkatan rezeki. Ini saya pasti untuk melipat gandakan setiap rezeki yang kita dapat, untuk pastikan ada keberkatan di dalamnya. Betul. Jadi sama-sama kita saksikan WHI jam 12 esok untuk kupasannya. Sehingga kita berjumpa lagi. Jaga diri. Terima kasih. Jangan lupa buat bajet. Bye-bye. Assalamualaikum. Nak buat teruslah. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan